Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Semua orang tahu dia suka dengan kucing. Ni nak bagi tahu pada orang perempuan siapa yang suka bela kucing. Hadis yang cerita kata Nabi bela kucing, bohong. Tak ada hadis sahih. Jangan pandai-pandai bohong. Hadis kata Nabi tak benci, ya betul, binatang tak boleh benci. Tapi Nabi tak bawa kucing masuk di dalam rumahnya. Abu Hurairah bela kucing, tapi dia tak bawa kucing masuk dalam rumahnya kerana binatang najis, bukan tempat dia dalam rumah. Jangan guna hadis palsu, kononnya Nabi sayang kucing, bela kucing. Tak ada satu hadis pun kami yang mengaji hadis ni jumpa, melainkan hadis-hadis tu adalah palsu. Tak ada hadis sahih. Maka bela kucing bagus tak? Bagus. Tapi adakan tempat dia dekat luar. Jangan bawa masuk dalam rumah. Ini kadang-kadang kita masuk rumah ni, bau kucing, bau tai kucing ni tak tahu nak cakap. Solat duha dalam rumah, bau tai kucing. Bayangkan. Tak kena langsung. Buat boleh, tapi seharusnya seiring dengan sunnah Rasulullah SAW. Malah bela kucing pula tu, kucing kita banyak pergi berak ke rumah orang, lagi teruk. Orang tegur, marah ke orang pula, lagi teruk. Akhirnya dia dengan kucing 2 kali 5. Kenapa? Sebab buat tidak berpandukan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada hadis mengatakan kucing adalah binatang kesayangan Nabi, dan berdosakah saya jika saya buang kucing itu ke tempat selamat sebab dia selalu berak di tepi rumah saya? Cakap luar lah. Ya, Nabi bukan kata kucing. Kuda Nabi suka, kucing Nabi suka, unta Nabi suka. Faham lagi? Anjing Nabi tak suka. Umat sekarang anjing bela pun lama peluk cium. Faham? Itu bukan umat Nabi, umat anjing. Ada 3 perkara yang ingin saya ulas daripada kenyataan Ustaz. Pertama, Ustaz menyatakan bahawa saya nukilkan semula kerana binatang najis bukan tempatnya di dalam rumah. Apabila dikatakan secara umum bahawa binatang adalah najis, maka perlu dibawakan dalilnya. Ini kerana hukum asal bagi binatang adalah suci, sehinggalah terdapat dalil yang berkata sekian-sekian binatang adalah najis. Bezakan bahawa kita berbicara tentang binatang itu sendiri, bukan tai, berak atau air kencingnya. Di sini saya bawa kata-kata Al-Khatib Al-Syarbini rahimahullah, seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i yang wafat tahun 997 Hijrah, dari kitabnya Mughni Al-Muhtaj, bahawa setiap haiwan itu adalah suci melainkan apa yang dikecualikan oleh syarak. Saya ulangi ya, setiap haiwan itu adalah suci melainkan apa yang dikecualikan oleh syarak. Ini saya nukil daripada laman web Mufti Wilayah Persekutuan ketika membicarakan hukum tikus Belanda atau guinea pig yang ingin dipelihara sebagai pet ataupun binatang peliharaan, apakah dibolehkan atau tidak ya. Link dalam kotak description. Okey, contoh. Semua binatang adalah suci kecuali anjing dan khinzir. Itu pun ada perincian dan perbincangan lanjut di kalangan para ulama. Anjing misalnya, pendapat pertama berkata apabila ia basah, barulah najis. Tidak najis apabila ia kering. Pendapat kedua berkata hanya jilatan dan air liur anjing yang najis. Bukan anjing tu yang najis, tetapi jilatan dan air liur anjing itulah yang najis. Pendapat ketiga berkata anjing yang dilatih, a trained dog, seperti dilatih untuk berburu, dilatih untuk menjaga keselamatan ternakan dan ladang, dan pelbagai fungsi lain yang di mana ia telah dilatih, maka anjing tersebut tidaklah najis. Ini berdasarkan ayat keempat surah Al-Ma'idah yang membolehkan penggunaan anjing untuk berburu. Tidaklah anjing menangkap binatang yang diburunya, melainkan dengan gigitannya yang pasti terkena air liurnya. Kita tidak disuruh samak atau sertu bahagian yang digigit oleh anjing buruan tersebut. Justru bezakan antara anjing terlatih, a trained dog,
dan juga anjing liar. Yang ni apa yang disebut sebagai stray dog. Kalau di Malaysia ni mungkin yang biasa kita nampak di tepi-tepi jalan, tak ada orang yang jaga apa semua tu. Yang itu yang dimaksudkan, yang kalau kena jilatan, gigitan, kena disertu dengan 7 kali basuhan, 1 dengan tanah. Ada juga pandangan lain di kalangan masyarakat kita bahawa anjing itu memang najis, kan? Anjing tu tak kisah macam mana, memang najis. Padahal kalau kita rujuk ayat keempat surah Al-Ma'idah tadi, Allah berfirman yang maksudnya sebelum nak lepaskan anjing berburu tu, bacalah nama Allah, sebutlah bismillah. Takkan nak sebut bismillah kepada anjing yang najis, kan? Sebab bila anjing pergi tangkap binatang buruan, bimbang dah tangkap tu binatang buruan tu, yang binatang yang diburu itu mati, maka menjadilah bangkai. Tetapi apabila disebut bismillah ketika melepaskan anjing itu, binatang yang diburu, yang ditangkap apabila mati tidaklah menjadi najis. Okey, baik. Tak apa, saya sebenarnya bukan nak bincang tentang hukum anjing suci atau najis, tetapi sekadar memberi contoh. Okay, sekadar memberi contoh. Apa yang ingin saya sampaikan adalah tidak boleh berkata haiwan secara umumnya adalah najis, melainkan berdasarkan dalil. Ini kerana haiwan yang dijadikan peliharaan di dalam rumah atau apa yang disebut sebagai pet tidaklah terhad kepada kucing sahaja. Ada arnab, ada hamster, ada guinea pig, burung, dengan syarat sangkarnya cukup besar, berkadaran dengan saiz burung supaya dia dapat terbang juga. Ada ikan, kura-kura dan macam-macam lagi. Adakah semua ini najis? Jawapannya tidak. Haiwan itu sendiri bukanlah najis, berak dan kencingnya itulah yang najis. Ulasan kedua, tadi kita bincang tentang haiwan secara umum. Kini kita bincang kucing pula secara spesifik. Maka di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara spesifik menyatakan kucing tidaklah najis. Hadis pertama ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Hadis nombor 69 atau penomboran lain hadis nombor 78 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, bahawa seorang hamba pernah diutus membawa harisah, yang ini sejenis makanan yang diperbuat daripada gandum, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu didapatinya Aisyah sedang solat, maka Aisyah mengisyaratkan agar meletakkan makanan itu. Maka datanglah seekor kucing lalu makan makanan tersebut. Apabila selesai solat, Aisyah makan dari bahagian atau tempat yang dimakan oleh kucing itu, ya. Sebagai contoh, katakan ini makanan, kucing mari makan sebelah sini. Aisyah dah habis solat, beliau tak makan yang sebelah sini, beliau makan daripada bahagian atau tempat yang kucing itu sendiri makan. Okey. Baik. Lalu Aisyah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Right? Bermaksud sesungguhnya kucing itu bukanlah najis. Ia tidak lain hanyalah dari kumpulan haiwan yang sentiasa berlegar di sekitarmu. Kemudian Aisyah melanjutkan, maknanya perkataan Aisyah sendiri, waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadliha. Okey, Aisyah berkata, dan aku sendiri pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dari air bekas minuman kucing. Okey, demikian hadis yang pertama. Hadis kedua ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 85 atau penomboran lain hadis nombor 92. Okey, sekejap ya. Okey, dah jumpa dah. Baik. Yang darjatnya juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Bermaksud daripada Khabsyah binti Ka'ab bin Malik.
ketika beliau adalah isteri kepada anak Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa pernah satu ketika Abu Qatadah menemuinya, lalu beliau yakni Habsyah menuangkan air wuduk dalam satu bekas untuk Abu Qatadah. Lalu datang seekor kucing ingin minum dari air wuduk tersebut. Maka Abu Qatadah menghulurkan bekas air wuduk itu kepada kucing tersebut sehingga dia dapat minum. Kata Habsyah, Abu Qatadah melihat perbuatannya itu. Lalu berkata, kamu berasa hairan, wahai anak saudaraku? Kata Habsyah, ya. Jawab Abu Qatadah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sama seperti hadis Abu Daud tadi, sesungguhnya kucing itu bukanlah najis. Ia tidak lain hanyalah dari kumpulan haiwan yang sentiasa berlegar di sekitarmu. Baik, demikian dua buah hadis. Sekarang apa pula kata para ulama berdasarkan hadis-hadis ini? Baik, saya nukil apa yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah setelah mengemukakan hadis Habsyah yang baru kita baca tadi, ya. Beliau berkata, wafil babi an Aisyata wa Abi Hurairah. Dalam bab ini terdapat hadis daripada Aisyah. Aisyah ni yang tadi kita baca, hadis pertama riwayat Abu Daud, dan juga daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni salah seorang sahabat Nabi yang kita tahu beliau memelihara kucing. Gelaran Abu Hurairah tu pun disebut kerana beliau menjaga kucing, ya. Qala Abu Isa haza hadisun hasanun sahihun. Berkata Abu Isa, yang ini Imam At-Tirmizi sendiri, hadis ini hasan sahih. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kata Imam At-Tirmizi yang tulis Sunan At-Tirmizi, tapi kenapa pula berkata Abu Isa hadis ini hasan sahih? Okey, Imam At-Tirmizi tidak menulis Sunan At-Tirmizi. Tajuk sebenarnya Al-Jami'ul Kabir, tetapi beliau diktate atau beliau imla. Maknanya dalam majlis ilmu beliau menyampaikan hadis, anak murid yang tulis. Lalu anak murid yang tulis berkata Abu Isa hadis ini hasan sahih. Ini maksudnya. Okay, sebab bila kita baca macam ini Sunan At-Tirmizi, tapi berkata Imam At-Tirmizi ataupun gelarannya Abu Isa, mana satu ni kan? Boleh jadi keliru. Okey, kemudian Imam At-Tirmizi menyambung lagi, wa huwa qaulu aksaril ulama'i min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa man ba'dahum misli Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq lam yara bi su'ril hirrati ba'san. Okey, yang bermaksud, dan inilah pandangan kebanyakan para ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in ni anak murid sahabat, dan daripada sesudah mereka seperti Asy-Syafi'i, maksudnya di sini Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, yang ini Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq. Ishaq ini ialah Ishaq bin Rahuyah, atau cara lain untuk menyebut nama beliau Ishaq bin Rahawayh. Ada dua cara sebut, ya. Mereka berpandangan tiada masalah, no problem, daripada baki atau sisa minuman air kucing. Okey. Baik, jadi demikianlah pandangan ulama. Berarti kucing itu sendiri adalah suci. Bukan saja kucing, bekas minuman, kesan minuman, sisa air minuman kucing itu pun sendiri adalah suci. Bukan saja suci apa, tapi boleh digunakan untuk berwudu. Baik, ulasan ketiga, berdasarkan ulasan pertama dan kedua yang saya kemukakan ini, jelas bahawa kucing bukanlah najis. Oleh itu, boleh saja untuk kucing memasuki rumah atau untuk dibela kucing tersebut di dalam rumah. Merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Ustaz Amran Yusof dalam potongan video yang sama-sama kita dengar tadi, saya yakin yang beliau maksudkan ialah apabila tuan rumah atau tuan punya kucing tidak menjaga kebersihan sehingga kucing itu berak dan kencing di sana sini di dalam rumah. Bukan saja di rumah sendiri, tetapi sebagaimana yang kita dengar beliau sebut dalam video itu, sehingga berak dan kencing di rumah jiran-jiran. Justru bukan kucing itu yang najis, tetapi cara penjagaan
yang menyebabkan najis kucing itu mengotori rumah dan kawasan di sekelilingnya dan rumah jiran-jiran apa ya. Saya yakin inilah yang dimasukkan oleh Ustaz Amran. Cuma dalam rakaman yang kita dengar tadi mungkin ada perkataan yang beliau tertinggal untuk menyebutnya atau ada perincian yang beliau terlepas. Sebab kadang bila memberi kuliah, memberi ceramah, ada perkataan yang tersasul, terlupa nak sebut, ada perincian yang terlupa. Berbeza dengan saya sekarang ni, saya duduk dengan nota depan saya, dah prepare, siap-siap kan, dah buat rakaman, dengar balik betul ke tidak apa. Itu pun dah dengan nota, dengan persiapan apa, boleh juga tersilap, boleh juga kena juga saya type pembetulan kan, kadang-kadang ada kan. Jadi bila memberi ceramah, kuliah di masjid atau mana-mana, boleh berlaku terlanjur perkataan atau terkurang perkataan. Jadi saya yakin yang dimasukkan oleh Ustaz ialah apabila kucing itu dibiarkan berak kencing dalam rumah sampai rumah jadi busuk apa, itulah najis yang beliau maksudkan. Baik, demikianlah 3 ulasan saya. Kesimpulannya, yang pertama, semua haiwan adalah suci melainkan terdapat dalil yang menyatakan ia adalah najis. Dan haiwan yang dikatakan najis pun macam tadi saya bagi contoh tentang anjing, ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah kadar kenajisan seluruh anjing itu ke, jilatannya saja ke, atau dibezakan anjing terlatih dengan anjing terbiar ke, kan ada perbincangan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh memelihara haiwan yang suci di dalam rumah, cuma hendaklah menjaga kebersihan daripada berak dan kencing haiwan peliharaan tersebut.